Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Sahibus Samahah Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, ahli panel, Tan Sri Datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, telah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia Sahibus Samahah Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, beliau merupakan mufti wilayah persekutuan yang juga pengasas kepada Pondok Moden Al-Abakirah, Majlis Agama Islam Persekutuan. Beliau juga mengasas sebuah institusi hadis, yaitu Ma'alim As-Sunan di Dirasatis Sunnah An-Nabawiyah, serta juga menjadi bekas Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia. Sahibus Samahah juga pernah mendapatkan beberapa anugerah, seperti anugerah tokoh Maulidur Rasul, anugerah tokoh Al-Hijrah dan sebagainya. Pendidikan beliau degree di Jami'ah Al-Madinah Al-Munawwarah, kemudian melanjutkan studi di Jami'ah Al-Ulum Al-Islamiyah Al-Arabiyyah di Dimashq, Syria, lalu kemudian melanjutkan PhD di USM Malaysia. Tanpa memperpanjang kalam, kami persilahkan kepada Sahibus Samahah Datuk Seri untuk menyampaikan ucap tama mengenai tajuk peranan agama bagi mencapai matlamat kelestarian ekologi di dalam dunia Islam. Falitafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'. Pengurusi majlis, ashabul fadilah, barisan panel, seterusnya hadirin hadirat, muslimi muslimat yang dirahmati Allah. Mohon maaf saya berbahasa Malaysia, orang Melayu, jadi saya bahasa Malaysia lah. Mudah-mudahan difahami, dan yang tak faham cuba difahamkan oleh yang faham, insya-Allah. Setelah melihat tajuk dan juga seminar pada hari ini, kami merasakan bahawa pertama, kepentingan kesedaran bagaimana tempat kita duduk, kita pijak di bumi, maka di situlah yang sepatutnya kita jaga dan kita pelihara. Menjaga alam ini melihat kepada cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas. Bila mana Nabi ini, pertama, kalau kita tengok dalam bentuk kehidupan tanam-tanaman, Nabi anjurkan menanam, bukan menebang. Sebab itu hadis menyebut ma min muslimin yazra'u zar'an aw yaghrisu gharsan fayakulu minhu insanun aw bahimatun aw tair illa kana lahu sadaqah atau kama qala. Hadis sahih. Tidak ada seorang Islam menanam satu tanaman akhirnya dimakan oleh burung, oleh binatang, hatta manusia, maka itu sedekah. Nabi juga sebut, kalau di tangan kamu, lau kana fi yadi ahadikum fasilah, ada benih pokok, kiamat nak datang dah, sila tanam dulu pokok tersebut. Di situ mafhumnya Nabi ajar kita jaga. Apa yang menariknya,
Bila Nabi berada di kota Madinah sebagai contoh, Nabi jaga tempat-tempat kota Madinah, terutamanya Bukit Bukau, dipanggil sebagai Atam atau dipanggil Jibal. Dan Nabi sebut macam Ir dengan Saur, bukit yang menandakan Madinah. Artinya pengekalan alam semula jadi ciptaan Tuhan itu adalah amat-amat digalakkan. Poin yang kedua, apa yang berlaku bukan sekadar menjaga dan mengekali, tetapi yang jadi masalah, berlaku satu kalimah namanya fasad. Apa makna fasad? Makna fasad itu ialah kita telah mencemari, merosakkan, melumpuhkan sehingga sistem yang sedia ada telah musnah. Sebab itu Allah menyebut antara sifat manusia ni yang dinyatakan oleh para malaikat selepas Allah declare, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak jadi atas muka bumi khalifah. Malaikat kata, Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apakah kamu nak ciptakan yang merosakkan di muka bumi, yang menumpahkan darah, sedangkan kami sentiasa bertasbih memuja kamu. Rasa ini disebut lagi bagaimana Allah nyatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Maka rosaklah di lautan dan di darat dengan sebab perbuatan tangan-tangan manusia. Sedih, mana ada sungai di Malaysia? Mungkin Prof boleh sahkanlah, boleh semak sahabat kita, yang kita boleh pergi sungai, termasuk sungai dekat ni, dekat dengan Masjid Sultan Bersamak ni, Masjid Jamek, pergi hirup air situ segelas, minum. Bimbang tuan-tuan, mati kita kot, ataupun ceret sakit. Tapi ceritanya tak jauh. 40 tahun dulu atau 50 tahun dulu, kalau kita tengok dalam TV cerita P. Ramlee ke cerita tu, mereka pergi kat sungai minum air gitu je. Zaman sekarang tak boleh dah. Kenapa? Kerana perbuatan tangan manusia. Mudah-mudahan dengan kerjasama, seminar yang dianjurkan ini, convention yang diadakan, kesedaran bersifat menyeluruh, bukan berpihak atau satu dua pihak semata-mata. Dengan cara itu insya-Allah akan berjayalah dalam melestarikan cita-cita pemeliharaan alam sekitar dan juga apa yang terkait dengan alam ini. Sekadar itu, aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Dan saya minta maaflah, soalan-soalan yang nak tanya pada saya direct kepada Datuk Profesor dan juga Profesor Fazlun, insya-Allah. Kebetulan saya ada majlis yang lain lagi. Sekadar itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ucap tama yang telah disampaikan oleh Datuk Seri Sahibus Samaha Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Ringkas tapi padat, poinnya adalah Islam mengajarkan kepada kita tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup atau preservation of environment sebagaimana dicontohkan dalam hadis-hadis Rasulullah, baik dalam bentuk perbuatan, contoh-contoh Rasul, dan perkataan atau hadis-hadis Rasulullah, serta dalam sejumlah ayat-ayat Al-Quran yang mengajarkan kita untuk sama-sama menjaga lingkungan atau environment. Poin yang kedua yang mungkin boleh saya khulasahkan dari apa yang beliau sampaikan adalah bahwa dalam program menjaga lingkungan ini, maka prinsip al-wiqayah khairun minal ilaj itu perlu digunakan, perlu diketengahkan. Maknanya adalah bahwa prevention is better than cure.
uh, preventif, menjaga ya, supaya tidak terjadi, memelihara itu lebih baik daripada ketika sudah terjadi kerusakan itu. Kemudian yang terakhir juga pentingnya menjaga lingkungan, kebersihan sebagainya sebenarnya sudah juga dicontohkan oleh ulama-ulama dahulu. Bahkan kalau kita belajar kitab-kitab fikih, bab pertama yang dibahas oleh ulama-ulama fikih adalah bab thaharah. Okay, which signify the importance of cleanliness atau an-nadzafah atau purity. Dengan demikian itu saja mungkin sesi kita pada sesi yang pertama ini. Mohon maaf banyak-banyak tidak boleh membuka sesi tanya jawab karena Datuk Sri memiliki program yang lain setelah ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada sesi-sesi perbincangan setelah ini. Hadanallahu wa iyyakum. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan masa dan sebagainya. Saya tutup sesi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.